Tuan-tuan, bagaimana melaksanakan hukum wuduk ke atas orang bukan Islam, dan apakah sirah di zaman Nabi SAW, serta bagaimana baginda menghukum orang kafir. Semacam saja orang kafir dengan orang Islam dari sudut pelaksanaan hukum hudud, hukum had. Cuma di sana ada beberapa perbezaan dalam hukum qisas. Itu mungkin tak sesuai kita nak cerita lagi di sini. Cuma tuan-tuan dan puan, hukum had ni dilaksanakan pada semua, seperti saya katakan tadi, dengan syarat kita memberi penjelasan. Sebab tu Nabi SAW laksanakan hukum had ni di mana? Di Madinatul Munawwarah. Dan hukum had ni, berapa banyak hukum had yang Nabi laksanakan? Yang masyhur rejam, yang masyhur hukum bunuh, iaitu orang Yahudi yang mana mereka telah mengkhianati perjanjian, mereka tentera dan sebagainya. Itu saja yang masyhur di zaman Nabi. Hirabah satu lagi, iaitu golongan yang rompak kisah unta, yang mana mereka Nabi terkena demam, Nabi SAW suruh mereka minum air kencing unta, susu dan air kencing unta yang dimiliki oleh seorang sahabat Nabi. Maka mereka bunuh sahabat Nabi, mereka ambil unta, mereka sembelih unta. Nabi laksanakan hukum potong tangan dan kaki dia, korek mata dah. Itu hukum yang Nabi SAW laksanakan. Jadi tak banyak Nabi laksanakan, sebab asalnya idra'u bil hudud. Hudud ni kita cuba, bukan cuba untuk tidak mensabitkan. Maksudnya sekiranya ada ruang-ruang syubhat, maka tidak dilaksanakan. Itu asalnya hukum Allah. Bukan cerita hang curi, potong tangan, hang curi, potong tangan, curi, potong tangan. Tak semestinya kena tengok dia curi apa. Kalau dia curi kereta BMW kita X6, dia tak kena potong tangan. Pasal apa? Siapa suruh hang parking BMW luar jalan? Dia tak kena potong tangan. Tuan-tuan dan puan, walaupun kita letak dalam kereta tu duit 50 juta dalam kereta BMW, tak kena potong tangan. Pasal apa? Pasal dia tak termasuk dalam barangan yang hirs, yang terjaga, terpelihara. Terjaga ni dalam rumah kita simpan dalam peti air ke peti mana apa? Simpan. Pasal nak kelirukan pencuri. Pencuri dia tak buka peti air. Dia buka peti besi. Nampak? Jadi itu hudud dilaksanakan hal seperti itu. Dan benda-benda luar tak boleh, dia kembali ganti kepada ta'zir. Kita tengoklah ni, orang kita buat ta'zir sendiri, tengok dalam YouTube. Pencuri peragut kena tangkap. Apa orang kita buat? Allah, dia kilah kepok jari. Kepok bagi patah semua, patok, katok, sepak muka. Baik hang potong tangan lagi baik. Nampak tuan-tuan dan puan? Manusia, serah kepada manusia melaksanakan hukum seperti itu, mereka mengikut hawa nafsu. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok baik-baik hukum qisas contohnya. Hukum qisas dia lain daripada hukum hudud. Hukum hudud ni kalau telah disabit kesalahan sampai kepada pemerintah, haram tidak dilaksanakan. Maksudnya wajib dilaksanakan, haram bagi orang yang cuba lari daripada hukum ni. Tapi kalau masih tak disabitkan syubhat, ada unsur-unsur yang menidakkan, maka diharuskan kita batalkan kes tersebut. Itu hudud. Tapi qisas lain. Qisas tuan-tuan dan puan sekalian harus bagi dimaafkan, bahkan dituntut kita memaafkan. Sebab tu hukum qisas ni tuan-tuan dan puan sekalian sangat dahsyat keindahan dia. Seperti mana berlaku di Saudi, yang mana seorang lelaki ni dia bunuh suami si perempuan ni pada ketika itu sedang mengandung. Maka ditanya pada ahli keluarga, semua tak maaf dah, ditunggu anak dalam kandungan tu. Anak dalam kandungan tu dah besar, dah baligh. Maksudnya dah lama pending kes ni dan tak dilaksanakan hukuman. Terlalu lama dah, kira berapa belas tahun tunggu anak ni baligh dulu. Tanya anak ni, masa tu dah cool habis dah, tak teringat ada perempuan dia mati, dia pun tak kenal apa dia semua. Tak apalah, aku maaf lah. Seorang maaf, yang lain tak maaf, settle, dimaafkan, bayar dia. Hukum Islam ni bukan duk kira nak tangkap bunuh kerat. Itu munafik ni. Allahu a'lam.